Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 11 Oktober 2021 bersama saya Fatin Syahrul Rosti. Berita utama, industri pelancongan di negeri ini perlu dipacu semula selepas kerajaan mengumumkan kebenaran rentas negeri bermula hari ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, syarat-syarat yang ketat untuk memasuki Sarawak hanya akan menghalang perkembangan industri pelancongan di negeri ini. Katanya, kerajaan negeri harus membenarkan mana-mana rakyat Malaysia dari negeri lain yang telah lengkap vaksinasi untuk masuk ke Sarawak. Tambah beliau, sekiranya mereka tidak lengkap vaksinasi, surat kebenaran dari doktor memadai untuk membolehkan mereka masuk, seperti wanita hamil atau individu dengan alasan perubatan dan mengapa mereka tidak perlu diberi vaksin sepenuhnya. Bercakap kepada media semasa melancarkan D-Drift 2021 di sini pada Isnin, Datuk Seri Abdul Karim menambah, Kerajaan Persekutuan telah memansuhkan My Travel Pass bagi melakukan perjalanan ke luar negara termasuk untuk tujuan pelancongan. Dalam pada itu, beliau juga telah meminta pihak yang mengurus laman web Enter Sarawak untuk mengkaji dan menyelesaikan kelemahan dalam sistem berkenaan. Ia selepas beliau dibanjiri dengan panggilan dari pelancong yang berminat untuk ke Sarawak namun mengadu masalah mengemukakan permohonan menerusi laman web berkenaan. Sementara itu, rakyat di negeri ini menyambut baik kebenaran merentas negeri bermula hari ini bagi rakyat Malaysia yang sudah menerima vaksin lengkap. Sambil lega dengan keputusan kerajaan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ahad, orang ramai juga menyeru agar pematuhan SOP terus dikekalkan untuk mengelak penularan semula wabak COVID-19. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama beberapa orang awam yang sempat ditemui pada Isnin. Kami setuju sebabnya memudahkan lagi orang Sarawak yang di Semenanjung untuk balik. Bagi kami menangga dalam Facebook masih ada komplain yang tidak susah nak balik sebab siap berentas negeri, susah nak nemu family-nya. So mudah diberi kebenarannya, agak senanglah untuk sidak balik untuk jumpa family-nya yang maybe dah dalam setahun dah si jumpa, maybe 2 tahun. Agak senang untuk sidak. Pendapat kami bersetujulah sebab kami fikirkan dengan orang-orang yang jauh macam dulu kami pun pernah berhijrah di KL. So COVID tu yalah banyak dah nak bila kita dah macam lama dah si balik tu semua nak. Now dah boleh balik kami rasa macam kami setuju benda ya. Tapi jangan diberi betis minta pahala. Kita perlu jaga SOP apa semua, apa peraturan sidak kerajaan beri kita nak yalah kita patuhlah. Kami bersetujulah sebab kini tu siapa kita nak ngandang rakyat lagi kini tu. So sidak ya ada family, ada anak apa semua yang berjauhan nak. Jadi kita rasa perlulah kerajaan mula macam tu. Sebab kami pun ada abang yang dengan anaknya berjauhan di Sabah, abang kami di Sarawak. Jadi lama dah si bertemu lah. Macam mak kami pun cucunya pun dari lahir sampailah kini si bertemu dengan cucu. So kini itulah peluang dapat berkumpul lagi dengan family tapi dengan syarat ikut juga SOP ya. Berita seterusnya mengenai tinjauan adun keduk Martin Band ke beberapa projek rakyat yang telah siap dan sedang dilaksanakan di konstituensi berkenaan. Lawatan kerja pada Sabtu dimulakan dengan lawatan ke projek siap bagi menaik taraf jalan dan dataran rumah panjang Nyindung yang dibangunkan dengan dana RM70,000 menerusi projek transformasi luar bandar RTP. Seterusnya, beliau bersama rombongan meninjau projek RTP yang siap iaitu membina jalan ke rumah panjang Bahai melalui dana berjumlah RM80,000. Martin kemudian melakukan tinjauan ke pusat Bahai Kampung Mayang Mawang bagi melihat kerja-kerja membaik pulih bangunan rumah ibadat itu dengan kos sebanyak RM80,000 melalui program Pemerkasa. Kerja baik pulih yang bermula pada Ogos lepas dijangka siap pada November tahun ini.
Selanjutnya di Saribas, beberapa penduduk dari 4 buah kampung yang sedang menjalani kuarantin kendiri di rumah menerima bantuan makanan sumbangan Adun Saribas Muhammad Razis Hitam. Agihan sumbangan telah dilaksanakan Pusat Khidmat Dun Saribas dengan kerjasama skuad sukarelawan Debak secara berperingkat sejak 3 Oktober dan berakhir pada Ahad. Kampung terbabit adalah Kampung Hilitui, Kampung Hulu Bungin, Kampung Medang dan Kampung Melayu Dit. Sumbangan tersebut merupakan inisiatif Adun Saribas sendiri bagi memastikan bekalan makanan penduduk yang terlibat sentiasa mencukupi. Wakil rakyat itu turut memaklumkan kepada semua ketua kaum dan ketua masyarakat KMKK untuk memantau keadaan di setiap kampung agar SOP sentiasa dipatuhi sepanjang penyerahan bantuan. Di Sibu pula, kerja-kerja baik pulih jalan utama ke rumah Catherine Lakin di During Kiba yang sering terjejas akibat hujan lebat akan dimulakan tidak lama lagi bagi memberi keselesaan kepada penduduk di rumah panjang berkenaan. Kerja-kerja naik taraf jalan sepanjang 500 meter dari depan jalan menuju ke rumah panjang tersebut memerlukan dana sebanyak RM150,000. Pada Sabtu, pengurusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Cawangan Dudong merangkap timbalan pengurusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS, Kaunselor Wong Chin Yong turun padang bagi meninjau keadaan jalan berkenaan. Menurut tuai rumah Catherine, penduduk rumah panjang itu sukar untuk melakukan sebarang aktiviti kerana terperangkap oleh keadaan jalan yang ditenggelami air setiap kali berlakunya hujan lebat. Dalam pada itu, Wong turut berkesempatan meninjau projek siap di rumah kemarau iaitu membersihkan parit yang sebelum ini tersumbat menyebabkan air sungai tersekat dan mengakibatkan banjir. Laporan diteruskan di Dun Batu Kitang. Seramai 50 penerima terdiri daripada golongan asnaf menerima bantuan bersempena program Ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan peringkat Dun Batu Kitang pada Sabtu. Simbolik penyerahan bantuan berupa bekalan makanan dan bendera Malaysia dan Sarawak telah disempurnakan oleh Adun Batu Kitang Loh Keciang. Dalam ucapan ringkasnya, Keciang mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kerana telah menganjurkan program yang bersifat prihatin serta peka kepada keperluan komuniti. Katanya, sumbangan bekalan makanan itu sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau turut berharap program seumpamanya dapat diteruskan pada masa akan datang. Perkembangan selanjutnya di Tebedu. Seramai 42 pelajar dari kawasan Dun berkenaan telah melengkapkan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tebedu. Manakala 12 orang lagi pelajar menerima suntikan dos pertama vaksin di PPV sama. Penyelaras PPV Dewan Masyarakat Tebedu, Dr. Syamira Muhammad Razi berkata, program vaksinasi akan disambung semula pada 14 Oktober depan khas untuk para pelajar yang belum menerima suntikan dos pertama mereka. Katanya, semua penerima vaksin wajib membawa ibu bapa atau penjaga sebagai pengiring. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin pada malam ini, saksikan pesanan khas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai amalan norma baharu di klinik kesihatan. Stay safe, stay vigilant, jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS. Amalan norma baharu di klinik kesihatan. Klinik kesihatan telah berubah dari mengamalkan norma lama kepada norma baharu akibat penularan wabak COVID-19. Klinik kesihatan menawarkan perkhidmatan yang optimal kepada semua golongan. Bayi, kanak-kanak, pelajar sekolah, remaja, orang dewasa, ibu hamil, warga emas dan OKU. Sebelum anda mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, pastikan anda telah mendapatkan slot temujanji melalui email atau telefon. Patuhi waktu temujanji yang telah diberi. Tiba 30 minit lebih awal sebelum waktu temujanji. Ketidakpatuhan pada temujanji boleh menyebabkan anda terpaksa menunggu lama atau berkemungkinan diberi slot temujanji yang baru. Hanya seorang atau dua orang pengiring dibenarkan untuk pesakit yang memerlukan bantuan.
Bagi yang datang tanpa temujanji, anda akan diberi slot jika ada kekosongan atau diberi temujanji lain. Manakala bagi kes kecemasan atau yang memerlukan rawatan segera, anda boleh terus ke klinik kesihatan tanpa perlu membuat temujanji. Semasa di klinik, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu memakai pelitup muka. Gunakan hand sanitizer yang disediakan. Imbas masuk kod QR menggunakan aplikasi MySejahtera. Pemeriksaan suhu serta saringan COVID-19 akan dibuat kepada semua pelanggan di kaunter triage. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter semasa menunggu giliran. Tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik konsultasi tanpa arahan doktor. Tidak perlu berjabat tangan, cukup sekadar meletakkan tangan di dada. Amalkan etika batuk dan bersihnya betul semasa dalam kawasan klinik. Selepas mendapatkan rawatan, terus ke kaunter farmasi untuk mengambil ubat. Untuk mengelakkan kesesakan di farmasi, anda digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan value added services iaitu ubat melalui pos, drive-thru, local to you atau melalui temujanji. Selepas selesai urusan di klinik kesihatan, segera pulang ke rumah. Buang pelitup muka ke dalam tong sampah bertutup dan akhir sekali, terus mandi dan tukar pakaian. Amalan norma baharu mampu mengurangkan kesesakan di klinik.